Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi kuliah kita yang berhenti last bulan sebelum bulan Ramadan hari tu. Ni kita sambung lagi, habis dah, penghujung dah kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Ada beberapa topik kecil, rangkuman-rangkuman kecil berkenaan dengan kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Kemudian kalau sempat malam ni, kalau tak sempat bulan depan lah kita masuk Nabi Lut. Ni kita nak habis hujung dah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimain lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Surah Baqarah ayat 128. Artinya doa Nabi Ibrahim, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau. Sebab tu dia kata Rabbana waj'alna muslimain. Sebab muslimain maksudnya tunduk, patuh. Maksud muslim tunduk, menyerah, patuh. Ataupun yalah, tunduk, patuh tu lebih tepat lah. Salam maksudnya sejahtera. Baik. Sebab tu bila kita baca iftitah tu kan, apa nama ni, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita tidak mensyirikkan Allah, dan bila mana kita disuruh kita akan terus patuh. Tu wa ana minal muslimin. Setengah ditambah wa ana awwalul muslimin, dan saya yang orang awal-awal yang akan patuh. Baik. Jadi doa Nabi Ibrahim minta kepada Allah, jadikan mereka berdua, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sebagai dua orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, dan jadikanlah di antara cucu kami, anak cucu kami, umat yang tunduk dan patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara tempat ibadat kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Tuan-tuan, dalam ayat ini Nabi Ibrahim lepas buat apa ni? Ayat ini cerita berkenaan dengan lepas Nabi Ibrahim buat Kaabah. Buat Kaabah, kemudian doa begitu. Ulama ketika menafsirkan ayat ini, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibn Katsir, juga tafsir apa nama ni, pimpinan Azhar Buya Hamka, sebut hebatnya Nabi Allah Ibrahim dalam keadaan dia buat ibadat tu, bukan buat dosa tu, buat ibadat. Dia ada tiga kan, buat dosa, tak buat apa, buat ibadat. Dia buat ibadat dah, buat ibadat. Dalam dia buat ibadat, nak mempersembahkan kepada Allah pun dia mohon taubat kepada Allah. Petra tu. Bukan kita kata buat dosa saja mohon taubat. Kita ni buat dosa mohon taubat. Kalau buat ibadat kita tegak sikit berjalan kan, buat ibadat. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Dalam keadaan buat ibadat pun dia serahkan kepada Allah urusan tersebut, dan memohon taubat kepada Allah kalau melakukan sebarang kesilapan di dalam proses melakukan ibadat tersebut. Ni yang kita kena ambil ibrah daripada kisah Nabi Ibrahim. Dalam perbuat ibadat pun barangkali mungkin ada satu dua dosa-dosa kecil yang kita tak perasan, terlepas pandang, teriak dan sebagainya. Maka Nabi Ibrahim ajak kita melalui sirah baginda, iaitu taubat ini bukan nanti buat solah saja, buat baik pun, buat ibadat pun mungkin satu dua kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kita berdoa kepada Allah selepas mana kita buat ibadat ni, kita berdoa kepada Allah. Ini juga antara dalil yang kita boleh guna, doa dan tawasul atas ibadat yang kita buat itu. Itu selepas Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail siapkan Kaabah, doa Rabbana waj'alna muslimain, jadikanlah kami dua orang Islam, dua orang yang sejahtera, dan anak cucu kami pula. Doa. Lepas tu kita habis sembahyang, kita doa. Kita buat apa-apa pun kita doa. Dalam hadis Sahih Bukhari, 3 orang pemuda yang pi masuk lautan tu, kemudian berlaku runtuhan kan, betul masuk dalam gua tu. Seorang demi seorang doa. Seorang doa bantu runtuh sikit, seorang doa bantu runtuh sikit, seorang ketiga doa bantu runtuh sikit. Depa doa berdasarkan tawasul, berdasarkan depa punya amalan baik depa kan, ibadat baik depa. Tu hadis Bukhari tuan-tuan.
Doa. Kita buat apa-apa kebaikan pun nak sedekah. Ya Allah, bagilah anak aku berjaya Pak Isa tahun ni, ya Allah. Begitu. Nak ya Allah, dua dia, ya Allah. Mudah-mudahan mak ayah aku panjang umur, ya Allah. Apa nama doa. Doa ni, ad-du'a silahul mu'min. Doa ni senjata orang Islam. Doa, the most powerful senjata ni adalah doa, jika kita meyakininya. Jika kita meyakininya. Baik. Maksudnya sesungguhnya Nabi Ibrahim telah membina masjid yang paling mulia di tempat yang paling mulia pula, di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Dia berdoa agar penduduknya diberkati dan dianugerahi rezeki berupa buah-buahan, sekalipun keadaan tanahnya, kandungan airnya sedikit, tidak ada pepohonan, tanaman dan buah-buahan. Dia juga memohon agar negeri tersebut dijadikan sebagai negeri yang suci dan aman sentosa. Nabi Ibrahim mendoakan Mekah, dan Allah mengkabulkan permintaannya. Baik. Nabi Ibrahim AS juga meminta agar Allah mengutuskan seorang Rasul dari kalangan mereka dengan bahasanya yang fasih dan nasihatnya yang mengena, sehingga dengan demikian nikmat agama dan duniawi, kebahagiaan dunia dan akhirat menjadi terpenuh secara sempurna. Mereka ni siapa? Penduduk Mekah, dari kalangan mereka. Maka Allah mengkabulkan doa Nabi Ibrahim. Dan siapakah Nabi itu yang keluar di tengah-tengah Mekah itu? Tak lain dan tak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang orang Bani Israel berbulu sangat tu kan. Depa duk harap Nabi depa ni, Nabi akhir zaman tu, position yang paling mulia tu nak dapat kat Bani Israel. Sebab Bani Israel ni kebanyakan Nabi Bani Israel, tetapi Allah berikan kepada orang Arab atas doa, sebahagiannya atas doa Nabi Ibrahim AS ini. Baik. Permohonannya yang terakhir itu pun dikabulkan Allah. Allah mengutuskan seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka sebagai seorang Rasul yang menjadi penutup Nabi dan Rasul. Melalui Rasulnya yang terakhir inilah Allah menyempurnakan agamanya, suatu anugerah yang tidak pernah diberikan kepada seorang Rasul pun dan Rasul-Rasul yang lain. Dakwahnya ditujukan kepada seluruh penduduk bumi dengan berbagai jenis sifat, karakter sampai hari kiamat. Maksudnya yang kata dalam ni Kasir kata sifat ataupun kedudukan yang tak pernah diberikan kepada Rasul-Rasul yang lain sebelum ini. Apa benda tu? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada seluruh umat. Rasul-rasul yang lain dia ada umat dia masing-masing. Bahkan dia ada satu portfolio dia ada satu sempadan dia. Ketika mana ada Nabi Syuaib, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun. Ketika mana ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut, begitu. Tapi Rasulullah SAW diutuskan bukan kepada single races, bukan kepada satu bangsa saja, tetapi kepada seluruh manusia seluruhnya. Rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW rahmat kepada seluruh alam. Termasuk kepada jin, termasuk kepada bangsa jin dalam kalangan orang Islam lah. Jin ni apa? Setan ni apa? Sama tak? Tuan-tuan, dia sama dalam tak sama. Jin ni adalah zat, ismu zat, nama zat. Jin lah, dia jin. Syaitan ni ismu sifat, nama sifat. Jadi jin yang kafir setan lah. Senang. Tapi kepala dia tu, kepala besar sekali tu kita panggil apa? Iblis. Tapi bangsa tu lah. Bangsa tu lah. Kalau maksudnya dia atas batang tubuh dia tu, zat dia tu jin lah. Tapi sifat dia tu syaitan. Sebab tu kalau kita melazimi kita lama kat baru tentang apa nama ni tasawuf, tentang akhlak manusia ni, dia akan kata syaitan terbahagi kepada dua. Syaitan dalam kalangan jin dan syaitan dalam kalangan manusia. Minal jinnati wan nas. Dari dalam kalangan jin dan dalam kalangan manusia. Manusia pun ada syaitan. Maksudnya sebab apa? Syaitan tu sebenarnya dia nama sifat. Sifat-sifat syaitan ni. Bila kita kata kau hang syaitan sungguh pantang kan. Tapi tak boleh kata kau orang macam tu. Tapi maknanya sifat itu ada.
Ya, cuma secara umumnya kita faham setan ni begitulah, yang duk menghasut kita tu kita faham tak salah. Cuma secara asalnya perkataan setan itu dia nama sifat. Ya, tapi yang kita duk faham seperti mana kita faham sekarang pun tak salah lah. Cuma saya nak beritahu akar asal dia tu. Macam kafir lah. Kafir maksud bahasa dia petani. Apa nama ni, sampai sekarang di kawasan-kawasan Badui Arab masih menggunakan julukan kafir untuk orang petani, sebab dia kafara ni menutup. Kafara ni tutup. Betul, orang kafir ni dia menutup hati mereka daripada hidayah dan keimanan. Jadi kafara menutup. Jadi orang petani ni disebut kafir, isim fa'il, kerana dia menutup bumi dengan pokok, tumbuh-tumbuhan. Pipi dia kata, hang siapa? Anak kafir, kata gitu. Kita tahu, hang boleh main gitu agama. Padahal dia kata aku petani, kan? Tetapi bila mana perkataan kafir itu digunakan dalam Quran, dalam hadis, orang faham dah bila dia dah asimilasi, dia dah jadi istilah agama. Orang faham dah, oh okey, kafir yang dimasukkan dalam konteks ini ialah orang kafir lah, kufur lah. Tapi bahasa tu ialah petani. Begitu juga setan pun. Sebab ada dalam hadis, kita buka dalam syarah setengah hadis, ada setan yang bermaksud penyakit. Perkataan dia syaitan, tapi maksud syaitan dalam konteks hadis itu ialah penyakit ataupun virus. Macam tuan-tuan duk ambil wuduk, subuh-subuh kan kita kena masuk air hidung kan. Dalam hadis kata pasal syaitan duduk dalam tu. Kalau buka dalam syarah hadis, boleh cek dalam Bulughul Maram, dalam hadis, dalam bab awal ada hadis tersebut, bab taharah. Tengok dalam syarah dia kata syaitan ni juga diklasifikasikan sebagai, maknanya dalam konteks hadis ini syaitan itu ialah virus, adalah penyakit. Yang syaitan duduk dalam hidung kita orang. Baik. Jadi dia luah perbincangan dia. Okey. Baik. Seterusnya okey. Lepas tu dia berumai firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah. Dia cerita pasal proses pembinaan Kaabah. Saya rasa kita dah cerita dah bulan sebelum ni. Ini dia ada tambahan sikit lagi ni. Setelah kedua-duanya, iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, membuat asas dan tiang utama, Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai puteraku, carikan batu untukku, sebongkah batu yang dahulunya berupa yakut berwarna putih. Dia tinggal satu perkataan. Nabi Ibrahim kata kepada Nabi Ismail, carikan batu hitam untukku, sebongkah batu yang dahulunya berupa yakut. Yakut ni permata, yang berwarna putih. Adam membawanya dari syurga, lalu dia berubah warna menjadi hitam kerana dikotori oleh dosa-dosa manusia. Nabi Ibrahim perintah. Tapi ini bukan dalam ni dalam asar, kisah para sahabat cerita balik. Nabi Ibrahim perintah Nabi Ismail pergi cari satu batu hitam, ada kok lerah ni lah, tak tahu lah kok lerah ni ke kok lerah mana, tapi cari sat batu tu, sekian-sekian bentuk, sekian-sekian ciri, batu tu batu syurga, turun daripada syurga dulu. Nabi Adam turun sekali, warna putih tapi jadi hitam pasal kotoran dosa-dosa manusia. Memang dosa-dosa manusia ini mencemarkan alam. Itu hakikatnya. Dosa-dosa manusia ini mencemarkan alam. Saya berani katakan mencemarkan secara rohani dan fizikali. Secara rohaninya keberkatan itu tidak ada. Bila keberkatan tidak ada, dia akan merawit semua benda ni. Merawit semua benda, tumbuh-tumbuhan, keberkatan rezeki, tumbuhnya pokok, banyaknya sumber protein, cuaca dan sebagainya. Jadi dosa-dosa manusia memang menyebabkan dia affected alam. Jadi dalam kes ni batu tu lah. Dan memang kita dapat melihat. Sebab apa dalil dia? Ayat Quran itu surah Ar-Rum itu kan, zaharal fasadu tu, telah terzahir kerosakan di bumi, fil barri wal bah, di daratan dan lautan, berpunca daripada aidinas, tangan-tangan manusia, kata Allah kan. Jadi itu antara dalil yang kita berani katakan memang kerosakan alam apa semua ni kerana dosa-dosa manusia. Dia efek. Sebab tu bila mana dalam ayat yang lain
disebutkan bila mana penduduk negeri itu dalam Quran menyebut negeri itu aman damai, patuh kepada Allah, amanah, bertakwa kepada Allah. Kata Allah, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Dia akan jadi sebuah negara yang baik dan mendapat ampunan daripada Allah. Akan turun melimpah ruah nikmat, akan melimpah ruah rezeki. Dalam Quran surah An-Nuh, Nabi Nuh kata kepada pengikut dia, Allah rakam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Lalu Allah akan turunkan hujan, Allah akan memperbanyakkan anak-anak kamu, Allah akan jadikan lebatkan kebun-kebun kamu, dan Allah akan alirkan sungai-sungai kamu. Itu antara dalil lagi perbuatan baik manusia pula affected alam, memberi kesan baik pula kepada alam. Dengan kita berbuat baik akan melimpah luah kurnia yang akan terbit di bumi kita. Ayam tak jadi mahal dah, ikan tak jadi susah nak mendarat di perairan kita kerana cuaca tak menentu. Lah punya pelik. Dulu ni tuan-tuan, sepadan kita ni bukan kata ikan, orang berapa ramai dia berebut mai. Lah ikan pun tak mau mai lah. Bukan kata pelabur tak mau mai, ikan pun tak mau mai. Tapi tak tahulah, zaman akhir zaman ni hak mana betul, ikan tak mau main sungguh ke, ada permainan kartel ke, ataupun media nak bagi hangat ke, tak tahu. Tu kata dunia akhir zaman ni semua tak menentu. Nak kata kat siapa pun tak berani. Kena lapik juga, tak tahu. Kalau saya akan lapik, saya tak tahu. Mungkin berita ni sungguh betul, mungkin berita ni saja nak like, mungkin berita ni pembangkang buat ke, tak tahu. Tapi kita takat kita baca tulis lagu tu lah kan, ikan mahal pasal ikan tak mau naik, tak mau mendarat di perairan kita pasal cuaca tak menentu. Kau ikan pun kata politik tak menentu ni kita ni. Dia pun ni sat bersatu, sat berpisah, ikan pun tak mau main. Kan? Tak tahulah kalau sungguh kan. Tapi saya yakin, saya optimis. Kita kena yakin, kata saya. Kita kena yakin lah. Kita buat baik, kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menyebarkan dakwah, menginsafkan para pemimpin di atas. Sama-sama kita usaha dakwah amar ma'ruf nahi munkar setakat mana yang panggu kita ni. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Allah akan ampunkan negeri ini, Allah akan limpahkan kurnia yang banyak. Seperti mana firman Allah, kata-kata Nabi Nuh, Allah turunkan hujan, lebatkan kebun, alirkan sungai-sungai dengan sumber protein, tambahkan anak-anak. Semua itu bermaksud berkat. Ziyadatul khair masuk berkat, pertambahan kebaikan. Hari ini kita memang dalam krisis. Mau atau tidak kita kena akuinya, kita memang berada dalam krisis. Krisis makanan. Setengah orang berpendapat, dia kata duk sebut buat apa krisis makanan ni, memang dah Allah dah sebut, memang Nabi dah sebut dah, zaman Dajjal tak ada makanan. Zikir dah sudah lah. Boleh lah, bukan semua orang lagu tu kan. Tuan-tuan mungkin boleh, tapi setengah orang yang dia punya iman rapuh, adakah masa tu kita nak kata zikir lah? Mereka akan meninggalkan Islam secara berbondong-bondong. Ada hadis yang lain kan, menjelang tanah-tanah kiamat sampai orang berzina tepi jalan. Takkan kita nak biar? Kita nak kata orang BP. Takkan Nabi dah kata dah akan berzina tepi jalan, BP kat depa lah. Dah, kita akan cegah. Begitu juga kes ni. Pasal tu konsep keselamatan makanan dalam Islam sangat penting. Kawasan-kawasan yang telah ditebang kita jadikan pula sebagai tempat-tempat kandang kambing ke, tempat-tempat tanam pula jagung, dedak-dedak jagung. Tak buat bela ayam pula, banyak boleh buat lah. Atas genting Helen tu kalau tak buat judi tu, buat tempat tanaman hak, tanaman ayam sebut pun tak betul lah. Bela ayam, kita menjadi pengeluaran terbesar. Kambing ke lembu ke tak gaduh dah ambil dengan orang. Saya nak baca kat tuan-tuan. Tuan tengok orang gaji CEO kat Malaysia, nombor 1 gaji CEO paling tinggi tau. Pendapatan dia 1 jam RM52,548 sejam. Sejam 52,000. Jadi sebulan berapa gaji dia? 12 juta RM. Gaji dia sebulan 12 juta. Tan Sri Lim Kok Teng, Genting punya. Nombor 2 paling kaya CEO Tan Sri Datuk Sri Tai Ahlet. Gaji dia sebulan 3.1 juta. Tapi yang menarik kat Genting tu, dia tinggal jauh, sebulan 12 juta kan. Sebulan 12 juta tu. Allah. Kemudian nombor 3,
Doa lah tuan-tuan, kita doa bagi dia masuk Islam lah. Kaya orang Islam ni. Doa dia dapat hidayah. Nombor 3, Tan Sri Datuk Sri Dr. Jeffrey sini Sunway punya orang, 2.8 juta sebulan. Nombor 4, Dr. Kelvin Low Chi Kion, 1.6 juta sebulan. Nombor 5, Mr. Dominic Fuda. Orang mana ni? Dia Hong Leong Bank punya pengarah, CEO kot ni. Gaji dia sebulan 1.2 juta. Dekat 5 orang saya tahu. Saya nak buat genting tu sampai 12 juta sebulan. Kata atas tu dulu kalau kita buat pertanian. Dulu Pak Allah buat dah. Pertanian satu perniagaan. Tuan ingat dah zaman tu. Tapi dia tak ada kelangsungan. Pasal pertanian ni dia mungkin makan masa, dia mungkin susah orang nak tipu dan sebagainya kan. Jadi dia tak laku sangat benda tu. Akhirnya kita kembali kepada perindustrian. Yang gasak perindustrian kau-kau ni zaman Dr. Mahathir. Tapi nak kata dia salah pun tak boleh. Mungkin kehendak zaman itu memerlukan begitu. Mai zaman Pak Lah ni dia rasakan kena hold Ustaz ni. Kita kena back to pertanian. Sebab orang Melayu makin, masa tu gap makin besar kan. Melayu dengan orang bukan Melayu ni. Maka pergi kepada pertanian. Bila pertanian ni orang Melayu akan pegang pasal kita lah yang banyak sawah padi, kita yang buat kebun, kita yang turun ke laut. Tapi sekarang tak begitu dah. Sawah padi pun kita jual, orang tambak habis kan. Nelayan-nelayan kita pun tak dihargai. Akhirnya datang orang tengah yang kontrol dia. Yang saya contoh kat tuan-tuan kan, kita pergi sembang dengan nelayan kan, rupanya mereka memang ada orang yang bukan nak kata kartel ke tak tahu. Mereka yang memang kontrol. Mereka akan jaga kebajikan nelayan. Nelayan kan bukan semua musim boleh turun laut. Ada musim tengkujuh tak boleh turun laut. Mereka ni lah yang token-token dia duk bagi duit. Anak-anak nak sekolah ke apa ke, susu apa ke, dia bagi duit. Jadi terhutang budi. Maka bila main musim-musim meriah ikan itu, nelayan ini terpaksa jual juga kat kawan ni, toke dia ni. Kebergantungan dia kepada kawan ni. Kawan ni memang bukan Islam lah. Jadi sebab tu orang kata yang turun laut punya susah tak kaya, yang tengah-tengah ni jadi kaya. Kan? Sama macam kes ayam, kes apa yang sayur hadu mahal baru ni. Bila wartawan pergi interview hak tanam sayur, dia kata kami tak tu. Jual pun harga tu juga tak naik pun. Siapa yang ambil di tengah-tengah ni? Ini yang golongan tengah-tengah yang kita nak kena tengok balik pasal apa ni. Yang boleh kontrol segala-galanya ni. Baik. Bukan kita kata pengusaha, penanam, pelayan, penternak ni, mereka berkata kami pun jual harga tu kan? Ni hak duduk tengah-tengah ni. Orang kita kata makan atas angin. Saya kadang rasa jadi geram. Kenapa kita tak ada satu usaha nak gempur habis-habisan orang yang elit ni, yang dia dapat untung kau-kau daripada projek hartanah besar-besaran. Kenapa tak ada satu usaha? Sama saja kerajaan mana bertukar pun saya nampak golongan ni dia duduk lagu tu je. Lepas tu ulama-ulama pada satu era tu mereka menjauhi pemimpin. Era tuan-tuan tahu era apa? Era tabi'in awal tu. Masa tu ulama memang menjauhi pemimpin. Zaman Umayyah awal. Pasal zaman tu kan dia ada fitnah Karbala apa semua tu. Lepas tu di masa satu zaman ulama dah rapat dengan pemimpin pula. Pasal masa tu mesra. Apa yang ulama cakap pemimpin dengar. Pemimpin pun hormat ulama, terutamanya zaman Salahuddin Al-Ayyubi semua tu. Jadi maka dia mesra. Bukan kata ulama saja kena jauh pada pemimpin dah. Ada masanya dia turut sertakan pemimpin. Ada masanya dia tu jadi pemimpin. Ya. Ada masanya dia undang. Tegur pun tak jalan dia undang. Ya. Baik, tak apalah. Minta maaf tuan-tuan, minta maaf. Saya boleh pergi sampai situ. Saya patah balik. Baik. Kemudian maka sebab tu kita pergi situ ni pasal dosa tu kan. Dosa kata dalam asar ini, sebab dosa manusia batu putih syurga itu jadi hitam. Ya, tapi ini kata Ibnu Katsir, ini ialah asar daripada kisah-kisah sahabat yang kutip daripada orang yang Bani Israel dan sebagainya. Ya, baik. As-Sa'di riwayat kisah ini. Baik. Kemudian ketika mana kedua mereka melanjutkan pembinaan Kaabah hingga selesai dan berdoa yang tadi itulah, terimalah amalan kami semua tu, maka Ibn Abi Hatim, Ibn Abi Hatim ni dia anak kepada Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi ni ulama besar lah. Sahabat baik dia Abu Zur'ah Ar-Razi juga. Ibnu Abi Hatim ni anak dia. Ibnu Abi Hatim ni pun ulama yang sangat besar lah. Ibnu Abi Hatim menyebutkan Ibrahim dan Ismail membina Baitullah itu dari 5 gunung Zulkarnain. Raja dunia pada waktu itu berjalan dia kena ada titik ni. Jadi dia jadi gini.
Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahawa Ibrahim dan Ismail membina Baitullah dari 5 gunung. Dengan titik. Lalu Zulkarnain, yakni raja dunia pada waktu itu, berjalan melewati Ibrahim dan Ismail yang sedang membina bangunan itu dan bertanya, siapakah yang menyuruh kamu berdua membina bangunan ini? Kita biasa dengar kan orang kata Zulkarnain ini pernah jumpa dengan Nabi Ibrahim. Ini sumber dia. Ini Ibnu Abi Hatim, ulama hadis, ulama kita lah besar. Ibnu Abi Hatim ni tuan-tuan. Ulama-ulama hadis yang datang kemudian, bila mana tulis mana-mana kitab hadis, akan pergi hantar dekat dia untuk dia semak dulu, nak tasahih dulu. Ini Ibnu Abi Hatim, ya. Ayah dia pun begitu, Imam Muslim hantar kat dia untuk share. Tak silap saya, Imam Tirmizi juga hantar untuk cek, ya. Dia tak siap tulis lagi, aku telah berikan kepada Abu Hatim untuk semak, dan Abu Hatim kata boleh. Saya pun bila saya baca, saya fikir, kenapa Abu Hatim sampai tahap tu? Ulama-ulama besar meraihkan dia, ya, ketekunan mereka dalam ilmu lah, ya. Kalau kita baca sejarah Abu Hatim Ar-Razi ni, dia nak cari satu hadis dia pergi mengembara sampai berapa benua, ya, sampai berapa bulan, just for the sake of one hadis, untuk satu hadis, ya. Baik, tak apa. Jadi bila ulama begini yang datang membawa kisah ini, kita percayalah bahasa dia kaji sungguh, ya. Baik. Ibnu Abi Hatim cerita, Zulkarnain bukan Iskandar. Iskandar adalah Alexander. Alexander itu ialah Iskandar Al-Makedoni, Alexander of Macedonia. Zulkarnain bukan Iskandar. Zulkarnain. Tapi hari ni kita dah faham Iskandar Zulkarnain kan. Zulkarnain ini yang beriman kepada Allah. Setengah kata dia wali, setengah kata dia nabi, ya. Tapi dia raja yang agung. Iskandar ialah Alexander Al-Makedoni dalam bahasa Arab. Alexander Al-Makedoni, Iskandar Al-Makedoni iaitu Alexander of Macedonia. Dia yang buat Hellenistik, campur budaya Yunani kan, dengan apa satu lagi tu, campur. Kemudian dia menikah dengan mak dia kan, apa siapa tu. Jadi takkan Zulkarnain macam tu, ya. Baik. Okey. Jadi Zulkarnain maksud Zulkarnain ialah pemilik 2 tanduk. Kalau dalam tradisi sirah bangsa Arab, selalunya nama kat depan Zu ni dia Yaman. Jadi adakah Zulkarnain ni Yaman? Allah Ta'ala alam. Sebab Yaman banyak pakai Zu kat depan, Zu Nuwais dan sebagainya tu Yaman, tapi tak wajib, kemungkinan. Orang duk kaji lagi di mana base dia. Tapi tempat dia seluruh dunia lah, dia pergi habis. Sebab apa dalam Quran kata dia pergi di hujung timur, pergi di hujung barat. Kemudian dia pergi datangi satu kaum yang tidak difahami bahasanya. Al-Quran sebutkan 83 surah Kahfi, yang hampir tidak difahami kata-kata mereka. Zulkarnain bila mana dia bergerak tuan-tuan dengan tentera dia ada 10 orang penterjemah. Nak abang kata punya ramai, punya jauh tempat dia pergi, dia ada 10 orang penterjemah. Kata ulama, dalam bila sampai ke negeri ni, negeri yang satu kaum yang tidak difahami bahasa dia ni, 10 orang penterjemah tu ke 10-10-nya itu digunakan. Maknanya bangsa tu cakap, habang kat nombor 1 faham sikit-sikit, tapi nak huraian tak boleh, dia terang kat nombor 2. Maksudnya dia punya lorat tu nak dekat-dekat. Macam kita tak faham bahasa Cina, tak faham bahasa Arab, kata bahasa Arab. Dia bisik kat kita. Kita macam biasa dengar bahasa Arab ni ada sama dengan kita, kursiun ke bau tu, lebih kurang dekat-dekat ni. Jadi kita pun okey lagu tu. Nak terang pula kat orang India tak faham, terang kat orang Indonesia dulu. Bahasa kita dekat-dekat. Indonesia terang macam tu. 10 orang, satu terjemah baru sampai bahasa Zulkarnain. Tu ulang-alik bahasa tu. Apa dialog dia bawa? Dialog tu lah yang kata, ya Zulkarnain ni, ada kaum Ya'juj wa Ma'juj ini yang merosakkan kami, yang merosakkan tanaman, yang buat huru-hara, merosakkan bumi ni. Tolong jadikan antara kami dan dia itu satu dinding, kan? Dan kami akan bayar berapa pun. Kata ulama tafsir, kaum ini antara dua, sama ada satu, sama ada kaum ni betul-betul kaya. Sebab dia kata kepada Zulkarnain, berapa pun abang bayar, kami bayar. Tolong buat dinding sat kat kami, antara kami dan dia. Yang kedua kata kaum ni bukan kaya, tapi dia bodoh. Sebab dia tak tahu ke yang dia bercakap tu Zulkarnain orang kaya dunia. Tak boleh bayar dia. Antara dua lah, sama ada dia pun ni kaya ataupun dia pun ni bodoh lah. Dia pun tak kenal Zulkarnain, dia pun tak tahu Zulkarnain ni kaya. Ataupun dia pun ni mungkin dah helpless dah.
Kami pun tak ada duit, tapi tak apalah, kalau kena bayar kami nak bayar. Mungkin macam tu. Tapi kaum ni ada kepandaian. Kepandaian dia buat besi, potong besi dengan cairan-cairan timah. Sebab Nabi sebab Zulkarnain kata kepada mereka, tolong aku, boleh buat, tapi hangpa kena tolong aku lah. Kan buat mai kat aku zubar al-hadid, potongan besi. Tuan-tuan, yang Zulkarnain tutup tu adalah penggunungan Ya'juj wa Ma'juj sampai tak nampak hari ni. Dan ditutup dengan potongan-potongan besi, lepas tu dituang cairan timah. Tuan-tuan, dalam bidang pembinaan, kalau ada dalam ni, nak tutup gunung ni tuan-tuan, konkrit besi tu nak pakai banyak mana ni? Gunung, no? Bila kita baca ayat tu, kita cuba reflect dengan diri kita. Allah, satu. Yang kedua, takkan dia pakai staging, dia pakai apa? Rabat naik. Yang ketiga, kren lagu mana? Yang keempat, yang atas gunung tu lagu mana? Jelas boleh dia kata helikopter. Maknanya tuan-tuan boleh bayang nak kerajaan Zulkarnain tu macam mana punya hebat. Jadi setakat piramid tak boleh lah. Kalau orang kata Firaun buat lah, tak boleh lah. Tu gunung Ya'juj wa Ma'juj tu sampai hari ni tak jumpa apa dia punya dinding tu. Ada orang kata tembok besar Cina. Ya'juj Ma'juj tu Cina dah, sebab tembok besar Cina dia simen, dia telur kulit apa, telur simen pasir ni, dia bukan besi. Ni besi dan timah. Dan dia memang fizikal, kata Allah, dia memang fizikal. Cuma kita tak tahu, tak nampak. Allah kaburkan, tak bagi, tak nampak. Tak nampak. Dan memang pada zaman Sayyidina Umar kan, ada sahabat jumpa tembok tu, daun pintu tembok tu. Tapi tak apalah, yang tu dia perbahasan sirah lah. Cuma saya nak bagi tahu, dalam Quran kata tembok tu ada tutup gunung Ya'juj wa Ma'juj ni sampai tak boleh keluar. Kan? Saya duk fikir, besi timah banyak mana nak bancuh, besi berapa banyak tentera pekerja nak pakai, apakah bahan-bahan dia, apakah transport yang dia guna, macam mana dia punya apa kata transport lah orang panggil kan. Dahsyat tuan-tuan. Zulkarnain punya kerajaan ni. Dan bila mana dia kata kepada dia, berapa ringgit pun kami bayar, dia kata apa? Apa yang ada di sisi Allah lebih aku suka, lebih cukup bagiku daripada duit-duit hampa ni. Ini Zulkarnain. Bahkan Allah siap bagi option kat dia kan, sama ada nak azab kaum itu ke ataupun nak tinggalkan. Ada satu kaum yang dia pergi tu kan, bertahap tu Zulkarnain ni. Dan dia banyak ucapan dia banyak sebut agar dia bersyukur kepada Allah, agar dia bersyukur kepada Allah. Ini orang kaya yang hebat. Jadi tembok itu dia akan pecah. Dia akan pecah selepas Dajjal pun dah mati dah. Nabi Isa memerintah kita masa tu dia akan keluar. Dia pun duk korek ni tembok tu. Dia pun duk korek tembok tu. Korek nak dekat-dekat dah. Lepas tu dia balik. Esok ni dia main dengan tujuan nak sambung, tapi esok dah penuh balik dah. Korek pula kita sikit gini, esok sambung. Esok dia main penuh balik dah. Jadi satu kaum yang tak putus asa ni Ya'juj Ma'juj lah. Berapa puluh ribu tahun tu. Dan memang the searching for tembok Ya'juj Ma'juj memang ada. Tu dia kata zaman sahabat tabi'in duk pergi cari, jumpa. Zaman Sayyidina Umar salah seorang sahabat jumpa daun pintu tembok tu. Dan dia bukan tembok besar Cina lah yang pastinya. Dan dia akan keluar nanti, dan dia unbeatable lah. Sampai tahap Nabi Isa pun kena pimpin kita untuk naik di atas bukit. Doa kepada Allah, Allah turunkan hujan lah. Allah turunkan penyakit kata daripada langit tu, mati semua. Bila mati semua, busuk habis bumi ni gara-gara depa punya daging ni. Maka Allah turunkan hujan, cuci depa pula. Ramai depa. Kalau kita baca buku-buku lama ni yang dia tak sebut rujukan di bawah tu, dia cerita kalau lah manusia ni 10/10, kita yang duk zahir ni ialah 1/10 ya, 9/10 Ya'juj dan Ma'juj. Tapi saya tak berani nak kata pasal tu buku-buku lama kita dah baca dulu-dulu kan, dia tak ada rujukan. Dia saya tak berani sebut lah kan. Kalau dia kata daripada sumber mana, ulama mana kata, hadis mana, saya berani kata. Tapi kalau betul, ramai sungguh. Baik. Okay, sambung no. Maka bila mana Zulkarnain tanya Nabi Ibrahim,
siapa yang suruh kamu buat benda ni? Maka jawab Ibrahim, Allah lah yang menyuruh kami membina Baitullah. Dan Zulkarnain tahu dah Baitullah, ya. Kemudian Zulkarnain berkata, apakah yang boleh membuat aku percaya terhadap klaim engkau ini? Apa yang kau perkatakan ini? Ada sebarang bukti tak? Ha? Tengok tuan-tuan, zaman Zulkarnain pun dia minta dalil, dia minta bukti, ya. Alhamdulillah. Kemudian ada 5 ekor kambing. Ni siapa ni? Riwayat siapa ni? Ibn Abi Hatim, ha? Lalu ada 5 ekor kambing yang memberikan kesaksian yang ada di situ lah, bahawa memang Allah yang menyuruh pembinaannya, ha? Mendengar kesaksian kambing-kambing itu, maka Zulkarnain pun beriman dan membenarkan. Al-Azraqi menyebutkan bahawa Zulkarnain pernah bertawaf di Baitullah bersama Nabi Ibrahim. Bahkan Al-Azraqi menyebutkan bahawa dia sempat tawaf bersama Ibrahim mengelilingi Kaabah. Baik. Kaabah berdiri dalam waktu yang cukup lama sejak didirikan oleh Nabi Ibrahim, kemudian didirikan oleh kaum Quraisy. Mereka mengurangkan bangunan Kaabah itu dari dasar-dasar yang didirikan oleh Ibrahim di bahagian selatan seperti yang ada sekarang. Ringkas kata macam ni, Kaabah Nabi Ibrahim buat ni bukan Kaabah ni tisu lah, tapi dia ni tanah, pintu dia atas tanah, pintu dia atas tanah, dan dia ada pintu depan belakang. Nabi Ibrahim buat, no? Tapi orang Quraisy bila rebah, orang Quraisy penat balik, dia bagi pintu tu atas. Sampai sekarang kita pergi pintu tu duduk atas kan. Lepas Islam masuk Fatuh Mekah, para sahabat minta kepada Nabi untuk kita perendah balik, kita buat bagi lagu mana Nabi Ibrahim punya lah. Nabi tak bagi, pasal Nabi kata, aku takut nanti akan main raja-raja ni akan tukar Kaabah sesuka hati mereka, no? Lepas tu dia mai zaman Abdullah bin Zaid, kan? Abdullah bin Zaid, betul, Abdullah bin Zaid, Allah bin Zubair, anak Zubair bin Al-Awwam kan, yang dia merintah, dia jadi khalifah saat zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tu. Dia buat balik, bagi Hajjaj peruntuh balik, Hajjaj buat bagi lagu mana orang Quraisy buat. Jadi yang ada sekarang ni adalah yang macam Quraisy buat tu lah, pintu tinggi tu dan pintu belakang ditutup, ya. Salah kan? Tak salah pun. Dan sebab tu Nabi berkata kepada para sahabat, tak payahlah runtuh, nanti raja-raja lainmu akan bakal nak runtuh, nak ikut design sendiri. Baik, tengok saya baca. Boleh kita baca kan? Baik. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim terdapat, hadis Sahih Bukhari Muslim, terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Malik, dari Ibn Syihab. Ibn Syihab ni siapa? Ibn Syihab Az-Zuhli, ulama besar hadis. Dari Salim ni Salim Maula Ibn Umar, bahawa Abdullah bin Muhammad Al-Bakar memberitahu Ibn Umar, nampak? Daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kamu mengetahui kaummu ketika membina Kaabah telah mengurangkan dasar-dasar yang didirikan Ibrahim, iaitu mengubah bentuk seperti mana Nabi Ibrahim buat. Aku bertanya, yakni Aisyah, ya Rasulullah, ya Rasul. Kalau kita kata ya kat depan, kita kata Rasulullah, sebab dia munada ni seruan, jadi kita baca mansub bi fathah sebab tu, ya Rasulullah. Kalau tak ada ya kat depan, jadi Rasulullah saja, dia marfu', baik. Kita dengar orang kata ya Rasulullah, betul ya tu. Bahasa dia munada, perkataan selepas tu jadi mansub bi fathah, ya Rasulullah. Macam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau sebut saja Muhammadur Rasulullah, tapi bila azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan? Baik, konsep yang sama, mansub. Baik, maka Aisyah kata, jadi Rasulullah kita nak buat balik kah? Nak peruntuh buat balik lagu Nabi Ibrahim buat dulu kah? Maka jawab Nabi, kalau saja bukan kerana kaummu baru saja meninggalkan kekafiran, aku akan melakukan. Ini satu riwayat. Nabi Muhammad SAW kata, kalau bukan kerana kaum kita, kaum Mekah ni baru lepas masuk Islam, aku nak buat. Tapi sebab dia baru masuk Islam, sekejap lagi kita pandai-pandai pergi rubah terus, sekejap lagi dia kata marah apa pula. Jadi dalam dakwah ada seni. Hadis ni selepas Fatuhu Mekah. Jadi bila Nabi cerita ke Aisyah, kata dulu Kaabah bukan lagu ni, zaman Nabi Ibrahim lagu lain. Maka Aisyah kata, jom kita pakai buat, bagi jadi Nabi Ibrahim balik, runtuh balik, buat lagu Nabi Ibrahim buat. Nabi kata apa? Kalau bukan sebab mereka baru masuk Islam, aku nak buat. Tapi pasal baru masuk, aku buat sekali lagi mereka pakai petikai pula, sekali keluar ke apa ke,
Daripada hadis tu orang boleh istinbat keluar kaedah dakwah begitu juga. Orang baru masuk Islam kan, Ustaz saya nak masuk Islam, boleh kena kerat bawah. Tak ada apa lagi. Kalau tak mau je Ustaz, saya nak keluar kerat atas. Tak tanya dah, saya Islam kan. Dia ada kaedah dia, no? Baik, dia bukan boleh deras sangat. Baik, tapi dia pun dengan lembut setiap masa pun tidak kan, dia ada masa kena keras. Maksudnya itu yang dikatakan hikmah. Sebab tu ayat Quran kata ud'u sabili rabbika bil hikmah, seru kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Hikmah ni maknanya apa? Kebijaksanaan. Bukan kata dengan cara lembut. Lembut ni setiap masa kena lembut lah, dah. Hikmah ni ada masa kena lembut, ada masa kena keras. Ada masa kena tegas, ada masa kena lembut. Baik. Dalam riwayat yang lain, ni kata dalam wafi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan, seandainya kaum ini tidak baru saja meninggalkan zaman jahiliyah atau kekafiran, tentu aku akan infakkan sepenuhnya Kaabah di jalan Allah dan buat pintunya di bumi, dan aku akan masukkan batu ke dalamnya. Tak apa. Ini saya kata Abdullah bin Zubair pernah memperbaiki Kaabah pada zaman pemerintahannya. Abdullah bin Zubair pernah perintah, tuan-tuan, Abdullah bin Zubair pernah jadi khalifah Sa'ad. Macam hang jebat, kalau diwujud, tuan-tuan pergi di makam dia di Melaka tu, ada makam dia, tapi tak tahu dia ke tidak dalam tu, mungkin orang lain. Tapi kalau lah dia pun, makam dia di bawah kain kuning, tuan-tuan, di Melaka tu kan, siapa bisa pergi. Makam hang jebat ada kain kuning. Kenapa kain kuning? Pasal ahli sejarah kata, pasal ahli sejarah yang pro kepada pandangan ni lah. Ahli sejarah yang lain mengatakan tak wujud kan, tak apa. Tapi kita kata secara yang pro ni, kenapa dia bawa kain kuning di makam dia? Kerana dia biasa jadi raja. Dia nak jadi raja Asad kan. Jangan sembah aku, dia kata. Aku berjuang untuk rakyat. Apa Nurdin Ahmad tu kan, saya tak hati ajuk. Lagu tu lah kan, dia jadi raja Asad. Sebab tu dia bawa kain kuning di kubur dia. Abdullah bin Zubair, dia pernah jadi khalifah juga. Maksudnya dia lawan dengan Yazid ke ada lagi, Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah zaman ni lawan dengan Muawiyah. Ke dah Yazid dah. Dia Muawiyah, Yazid, Muawiyah dua. Muawiyah dua ni baik. Dia sat ya. Lepas tu dia serah kepada Sayyidina Hasan ke macam mana. Tapi Abdullah bin Zubair awal sikit. Tak selesai Muawiyah. Sat. Lepas tu zaman Hajjaj masa tu lah. Lepas tu saya kata antara dua, zaman Muawiyah dan zaman Yazid, sebab Hajjaj berkhidmat untuk keduanya. Zaman tu lah tuan-tuan, Hajjaj pergi serang Kaabah. Masa-masa tu Abdullah bin Zubair perintah Mekah daripada Kaabah. Berlaku peristiwa Harrah. Mereka pergi serang Kaabah ni tuan-tuan, serang Mekah ni dalam serangan yang sangat dahsyat. Hajjaj ni lah. Sampai tahap mereka buat manjanik tuan-tuan, manjanik yang kita contoh tu kan. Ambil batu api, lempak nak bakar Kaabah ni. Siapa ni? Orang Islam lah, tentera Umayyah. Hajjaj yang berpimpin dia. Lepas tu kilat main panah, terbakar. Panahan ni pun terbakar. Ni dalam sirah sebut. Ya? Bila terbakar, tentera-tentera ni bukan jahat, dia pun ni makan gaji. Jadi dia kata, wahai Datuk, tak payah buat sampai tahun ni kot, pasal kilat panah ni. Ya? Maka kata Hajjaj, apa hangpa tak mengaji sejarah dia kata. Zaman Bani Israel dulu, antara tanda-tanda amalan yang Allah terima ialah bila mana kilat api main panah makan kita punya infak. Baca dah surah Qabil dan Habil, kan korban Habil yang apa qibah gemuk tu, api kilat main makan dia. Maknanya Allah terima korban dia kan. Jadi hampa panah buat kilat main panah, maknanya Allah terima. Panah. Tu Hajjaj punya pandai. The great politician Hajjaj. Dia pandai pusing ayat. Maka tentera-tentera ni pun dia naif. Betul kot. Pakat serang Kaabah. Tapi tak apa, Abdullah bin Zubair pernah memperbaiki Kaabah pada zaman pemerintahannya, seperti mana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, seperti mana apa yang diberitahu oleh mak saudaranya iaitu Aisyah. Kan hadis tadi kan Aisyah cerita. Jadi Aisyah cerita kat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini siapa? Anak Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ini siapa? Suami kepada Asma. Asma ni siapa? Kakak kepada Aisyah. Jadi ringkas kata, Abdullah bin Zubair anak saudara Aisyah. Ya. Betul ya? Baik. Abdullah bin Zubair betul. Jadi mak saudara kandung lah. Tu Aisyah rajin cerita. Tapi yang paling banyak riwayat daripada Siti Aisyah bukan Abdullah bin Zubair, seorang lagi. Baik. Sambung. Maka
Setelah Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj pada tahun 73 Hijrah, zaman Muawiyah saya rasa. Sebab zaman Muawiyah 40 Hijrah, Yazid kot, Yazid. Dia zaman khalifah ni 40 Hijrah, permulaan Umayyah ni 73 Hijrah. Bukan, nombor 3 dah, Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ni peristiwa Al-Harrah, tak apalah, tu khalifah Umayyah. Baik. Hajjaj dibunuh. Hajjaj telah membunuh Abdullah bin Zubair. Kemudian Hajjaj membina semula Kaabah dengan bentuk seperti punya orang Quraisy buat, bukan yang Abdullah bin Zubair buat. Abdullah bin Zubair buat ikut Nabi Ibrahim punya. Dia cerita macam ni, Nabi Ibrahim buat betul dah, yang saya kata pintu atas lantai, atas tanah tu. Mai zaman jahiliah depa tukar bagi pintu duduk atas, pintu belakang katuk, pintu satu je. Mai zaman Abdullah bin Zubair, dia reban balik bagi buat macam Nabi Ibrahim buat. Lepas tu Hajjaj bunuh dia, Hajjaj reban balik, Hajjaj buat lagu mana orang Quraisy buat. Sampai hari ni lah. Tapi kita tegaskan, berdosa tak? Tak berdosa pun. Tak berdosa pun. Baik. Selanjutnya pada zaman bukan Nabi kata, pada zaman Mahdi bin Mansur, Malik bin Anas mengusulkan untuk mengembalikan bangunan seperti mana didirikan oleh Ibnu Zubair. Malik bin Anas ni saya tak pasti siapa, tapi Imam Malik memang bin Anas. Tak tahu, tak berani kata. Mungkin ada orang lain. Mengusulkan agar didirikan kembali, ni zaman Mahdi, Khalifah Al-Mahdi. Didirikan kembali Kaabah, direnovate balik jadi macam Abdullah bin Zubair buat. Maksudnya jadi macam Nabi Ibrahim buat. Maka Al-Mahdi menolak. Khalifah Al-Mahdi tolak. Al-Mahdi ni Abbasiyah dah ni. Khalifah Al-Mahdi menolak dengan mengatakan, aku khawatir hal ini akan menjadi mainan para raja. Artinya setiap raja yang baru akan membina dan menukar mengikut kehendaknya. Ni raja yang hebat, Al-Mahdi ni pemimpin yang hebat, khalifah. Khalifah apa? Depa daulah Islamiah. Bila mana ulama beritahu kepada dia, tukar baliklah tuanku, ikut macam mana Nabi Ibrahim buat, dia kata tak maulah. Pasal apa? Kalau aku tukar nanti lepas ni raja yang lain mai dia akan tukar. Ikut dasar dia. Dulu klinik satu Malaysia, bila tukar dia mendatang jadi apa? Klinik juga kan? Tapi klinik apa dah? Ke tak ada dah? Saya punya pandangan, saya tak politik kuat pun, tapi kalau dasar itu baik pada mana-mana kerajaan pun, kalau kerajaan mana yang ganti, kalau baik kekalkan. Ni kita habis berjuta-juta untuk nak buang satu-satu logo saja, nak buang satu-satu ni saja, saya rasa macam rugi. Dalam keadaan negara susah lah, dalam negara tu kaya, tak apalah buatlah. Kan? Macam Mahdi kata, kan? Dia kata esok ni semua raja nak naik, dia naik dia akan tukar ikut suka hati dia. Mai pemimpin ni dia suka warna merah, seluruh ofis kerajaan satu Malaysia ni langsung kena warna merah. Dia tak? Saat lagi mai menteri ni saya nak buat dasar keluarga ni. Seluruh pejabat kerajaan, suti kerajaan, jabatan semua kena tukar ni. Dia bukan, bila kata dia sebut satu dasar, dia bukan sekadar dasar saja tuan-tuan. Dia mengubah segala-galanya, print di baju, lencana di logo, macam-macam benda lah. Bukan salah dia ni, maksudnya berganti-ganti. Itu yang saya sebut awal tadi tu, yang kata kenapa kita di bawah ni kena pressure untuk berubah norma baru, yang di atas masih budaya yang sama, masih makan bermewah-mewahan, majlis bermewah-mewahan, besar-besaran, kaya raya, VIP punya majlis pun hebat-hebat, tak sedikit pun berkurang. Sepatutnya bila mana kesusahan rakyat di bawah sekarang, yang di atas tu kena serap kesusahan itu, kena minimiskan apa yang pembelanjaan untuk mereka semua ni, kena minimiskan untuk di bawah. Ni menteri saja berapa puluh orang. Politik. Tapi ya, betul ya kan? Kena kata salah. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Ke-9. Jadi Al-Mahdi kata, ulang balik bukan. Al-Mahdi kata dia tak mau agar raja-raja yang datang kemudian akan menukar sesuka hati. Dalam konteks ni dia kata Kaabah lah. Tapi kalau kita nak ambil ibrah, banyak benda lain lah. Dia akan jadikan bahan mainan. Sebab tu Kaabah sampai sekarang pun tak tukar dah. Walaupun kita kata tapi tu binaan Quraisy tu, itu binaan Hajjaj tu, bukan binaan Hajjaj. Rupa bentuk Hajjaj lah, tapi dia renovate dah tu. Cuma rupa bentuk kaedah Quraisy. Bukan kaedah Nabi Ibrahim. Sebab tu kalau tuan-tuan balik Google tengok gambar
dia panggil apa, view dalam kat bawah, memang dia ada pintu di belakang, dia bertutup kan, memang ada pintu di belakang. Dia masuk sini keluar sana, dia rendah di atas tanah. Dia bukan pintu tu tinggi kepala kita kan, pintu tu di bawah. Tapi sekali lagi saya sebutkan, tak salah pun dan Nabi kata macam tu kan. Tapi ini menarik juga ni perbincangan. Boleh tutup ya tuan-tuan. Tapi menarik juga bila tuan-tuan doakan saya lah. Benda ni saya ingat kalau saya panjang umur, ada duit, saya nak sambung saya punya PhD ni, nak kaji yang ni lah, iaitu hadis yang Nabi punya keinginan ataupun sunnah yang takririyah. Tapi takririyah ni dah luas. Dulu kita faham takririyah ni pengakuan Nabi kan, tapi takririyah ni dah luas. Ada yang takririyah yang bersifat Nabi suruh tinggalkan, Nabi sengah. Ada yang Nabi tak redha, ada yang Nabi setuju. Saya nak kaji yang tu. Saya dah bincang dengan saya punya lecturer dah, nak kaji yang tu, tapi berat sikit lah, botak lagi kepala pasal. Tapi saya ingat benda ni penting lah, macam hadis ni kan. Nah, kita jumpa benda ni kan. Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, jadi macam mana? Kan Kaabah tu bentuk ni orang Quraisy buat, tak ikut Nabi Ibrahim punya spek, nak runtuh kan tak mau. Kan Nabi Ibrahim kata apa? Kalau tak kerana mereka di Mekah ni baru masuk Islam, aku nak runtuh. Jadi sekarang kan dah ramai Islam, jadi adakah kita patut runtuh? Buat balik macam Nabi Ibrahim. Bukan saya suruh lah, saya tanya. Jadi bila kita buat tesis, kajian dia dalam lagi lah, kita akan quote lah ramai pendapat kan. Kita tak boleh lah simplify dalam kuliah, tak boleh lah, saya tak layak. Jadi kita buat kajian, kita akan jumpa lah qaul macam-macam qaul kan. Jadi kaedah tu maksudnya kan Nabi kata, laula asyqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin biwudu wa ma'a kulli wudu bisiwak. Kalau tak jadi beban kepada umat aku nak suruh mereka ni setiap kali sembahyang ambil wuduk lain. Setiap kali ambil wuduk lain itu kena siwak gigi. Kan? Ada hadis yang lain Nabi kata, kalau tak jadi beban kepada umat aku nak suruh ayyutilla ghurratahu. Siapa yang mampu, aku nak suruh mereka ni lebihkan basuhan. Kalau siku bagi lebih lagi. Sebab apa? Ghurran muhajjilin min asal wudu. Di hari kiamat nanti anggota wuduk akan bercahaya. Jadi siapa yang famastata aminkum, siapa yang mampu dalam kalangan kita ni lebihkan, ada sumber ayat yang banyak, bagi lebih Nabi kata. Ada yang lain tentang solat Isya, lebih baik untuk takhirkan lagi, lewat lagi. Kalau tak takut kita tertidur, Nabi kata. Jadi macam mana? Bukan saya nak kata ni, maksud benda tu ada ruang untuk perbincangan yang banyak. Tuan-tuan doakan saya lah, mudah-mudahan. Wallahu ta'ala alam. Kita sambung bulan depan. Saya ingat bulan depan kita boleh masuk lah kisah Nabi Lut alaihissalam. Menarik juga tu. Menarik lah pasal kaum Sadum ni kan. Dia cerita yang sangat, sebab tidak ada kaum yang dihina lebih teruk daripada kaum Sadum dalam Quran. Dia pun paling teruk kena. Kotor, jahat, keji, hina Allah sebut dalam Quran. Dia pun ni. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah merazukna fahman nabiyin wa ifdal mursalin wa lahmal malaikatil muqarrabin wa adina fi riyatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.